Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini ke sembang santai di Zoom meeting ini. Walaupun nama sesi ini hanya sembang santai, tapi sesi ini akan dipenuhi dengan ilmu berkaitan dengan takaful. Baiklah, sebelum kita mulakan majlis ini, marilah kita menandatangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abu Bakar bagi memberkati sesi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya, Syasha Badrinah binti Ahmad Jais, merupakan pelajar tahun 2 dalam jurusan Pentadbiran Perniagaan di Universiti Utara Malaysia UUM. Bersama dengan saya dua orang lagi rakan saya, iaitu Assalamualaikum, nama saya Aifah Balqis Senja Azudin, boleh panggil Aifah. Dan saya sama macam Syasha tadi dalam kos pentadbiran perniagaan dari UUM. Dan saya Abu Bakar Mehdi Hashim, juga merupakan pelajar di Universiti Utara Malaysia dalam bidang pentadbiran perniagaan. Terima kasih kepada saudari Syasha atas pembukaan yang cukup menarik itu tadi. Jadi boleh saya teruskan? Silakan Abu Bakar. Saya juga tidak ingin melepaskan peluang untuk memperkenalkan adik-adik panel kita pada malam ini. Di sini kami tampilkan dua orang ahli panel dalam bidang takaful yang sangat hebat dalam bidang takaful. Kami mengambil masa lebih daripada 3 minggu untuk mencari pakar-pakar takaful kita pada hari ini. Jadi lebih elok untuk saya memperkenalkan pakar-pakar takaful kita pada hari ini. Pertama ialah Encik Zafro bin Zainal Abidin. Beliau merupakan senior team leader yang berpengalaman lebih daripada 10 tahun dan telah melatih lebih daripada 200 orang usahawan takaful. Dan panel kita seterusnya panel kita yang kedua ialah Encik Faradis Mato bin Medat. Beliau juga merupakan senior team leader yang berpengalaman lebih daripada 15 tahun dalam bidang takaful. Apa khabar Encik Faradis dan Encik Zafro? Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa, kami juga menyediakan beberapa soalan bagi sembang santai kita pada hari ini. Dan soalan yang pertama daripada saya ialah Encik Zafro, boleh tak ceritakan sedikit latar belakang Encik Zafro? Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarribin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kita punya MC yang handsome dan juga rakan-rakan yang manis-manis. Okay, alhamdulillah. Mereka telah berhubung dengan saya sebelum ini untuk mendapatkan satu slot, tapi akibat ada kekangan masa sedikit dari sudut kesibukan dan juga ada kekangan masa dengan klaim yang banyak dan sekarang ni kita dah pun berpindah kepada office yang baru, alhamdulillah. So akhirnya hari ni kita berjaya juga meluangkan masa bersama-sama rakan-rakan, adik-adik daripada UUM dan daripada jurusan pentadbiran perniagaan. Yeah. Okay, alhamdulillah dan terima kasih lagi sekali. Okay, saya perkenalkan diri saya, nama saya Zafrul bin Zainal Abidin dan sehingga sekarang saya dah lebih kurang dalam 10 tahun lebih lah, dalam 11 tahun. Kalau saya mula menceburi bidang takaful pada 2010. Okay. Saya merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Kalau nak ceritakan latar belakang ni,
dia ada pelbagai aspek. Jadi saya ceritakan yang agak mencabar sikit lah insyaAllah. So, saya dilahirkan dalam keluarga yang biasa-biasa sahaja, yang mana mak saya adalah kerani bomba, ayah saya sudah meninggalkan kami semua masa tu di darjah 4. Di darjah 4. Darjah 4. Dengan keadaan semua adik-beradik saya sekolah lagi, mak saya bersusah payah untuk membesarkan 6 orang anak dalam keadaan yang agak yalah kerani bomba kan. Jadi tak berapa banyak pun yang dapat, dan banyak perkara-perkara yang kami adik-beradik pun tak dapat, tetapi alhamdulillah adik-beradik saya semuanya memahami, dan semuanya nakal-nakal sikit tu biasa kan. Nakal-nakal sikit tu biasa, tidak memaksa lah, maksudnya tidak perlu dari rumah tak dapat itu, tak dapat basikal lari rumah. Dulu tak ada handphone ni semua. Paling kuat pun main gasing dia macam tu kan. So itu adalah sedikit lah latar belakang saya yang mungkin lah bagi saya bila saya menceburi dalam bidang pembelajaran dan saya juga adalah graduated degree dalam bidang counselling dan psikologi. Dan kat situlah saya belajar macam mana cakap apa, psikologi kanak-kanak, psikologi orang remaja, orang akhir remaja, awal dewasa, akhir dewasa, dan juga psikologi kerjaya, psikologi orang tua dan sebagainya. Dan mula memahami masa saya diploma tu, saya dah mula memahami. Dan masa saya habis degree degree tu, saya mula tercari-cari macam manakah caranya saya sendiri untuk membalas jasa ibu saya. Yang membesarkan kami dengan 6 orang adik-beradik saya. Agak bukan nak kata susah sangat lah, tapi susah jugalah kan. Dulu ada bantuan sekolah RTM kan. RTM ke apa dah? RTM apa? RMT. DRT. RMT kan. So saya dapat yang susu coklat tu, dan juga saya dapat juga makanan kan. Jadi bila balik tu lah kadang sehari sekali je makan kan. Tapi alhamdulillah still boleh makan, alhamdulillah. Okay. Dan berlandaskan itulah saya bertekad betul-betul untuk membalas jasa ibu saya dan juga alung saya yang menggantikan arwah bapa saya. Pada yang paling tua, dia tak bersekolah. Dia sekolah sampai tingkatan 5 tu dia berhenti. Alright, sebab dia kena jaga backup anak adik-adik yang lain. So di atas motivasi itu saya belajar, dan saya belajar bahagian psikologi ni memang mungkin adalah doa daripada mak saya kan. Doa daripada mak saya. Dan apabila saya menceburi bidang bila saya start sekali kerja, saya bekerja sebagai bukan kerani, dia P17 di government. Itu masa saya tak dapat lagi degree, saya dah ada transkrip, degree punya transkrip, tapi tak dapat CJ lagi lah. Dan saya memohon dapat bekerja selama sampai 7 bulan. Tu saya fikir, yang gaji 1,500, macam mana nak kumpul banyak-banyak ni kan, nak belanja mak tu, nak belanja ini apa semua kan. Saya buat 2 kerja. Saya buat masa tu, saya buat yang kopi Radix tu. Apa tak nama dia sekarang, saya tak pasti. Tu saya buat pula bisnes itu, buat bisnes ni pula kan. So macam-macam. Dan akhirnya apabila saya berjumpa dengan saya punya leader, Encik Fredis ni adalah leader saya. Beliau dah 15 tahun. So saya 15 tahun lebih, saya 11 tahun. Bila saya berjumpa dan saya tengok, oh okey, agak dahsyat jugalah. So peluang pendapatan, income dan juga career path yang ditunjukkan oleh saya punya leader masa tu sangat-sangat membuat saya berkobar-kobar, sebab sky is the limit. Dan saya yakin apabila kita buat lebih, kita akan dapat lebih. Dan saya yakin juga 9 daripada 10 punca rezeki itu datangnya daripada berniaga. Dan itulah latar belakang saya yang menyebabkan saya sehingga sekarang ni masih yakin dalam takaful ikhlas. Tak pernah berpindah di mana-mana takaful ikhlas dari awal sampailah insyaAllah akhirnya. Kalau tarikh saya punya ni, darah yang keluar tu pun takaful ikhlas. Sekian insyaAllah. Okay.
Seterusnya boleh tak Encik Feredis menceritakan sedikit latar belakang Encik Feredis? Okey, boleh. Berdebar-debar saya nak cerita ni sebab tadi Tuan Zafrul dah cerita macam-macam kan tentang dia punya keluarga. Okey, sebenarnya saya cerita ni tak adalah panjang Okey, nama saya Feredis Manto bin Mihdad. Okay, saya asal Kuala Lumpur lah. Okey, asal Kuala Lumpur. Sebenarnya Tuan Zafrul ni adalah jiran saya sebenarnya. Kat situ lah kita berjumpa kan. Okey, pendidikan saya ni saya ambil diploma in insurance. Memang major in insurance lah, tapi sampai diploma je di Politeknik Shah Alam. Pernah pergi Politeknik Shah Alam? Pernah ke? Pernah. Pernah Oh pernah ada yang pernah Okey, dulu Politeknik Shah Alam, sekarang ni Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dia macam tu. Saya ambil major in insurance, tapi bila orang luar tahu major in insurance ni, orang akan berkata patutlah buat bisnes takaful ataupun insurans kan. Tapi sebenarnya apa yang saya belajar di situ adalah kebanyakannya adalah teori semata-mata lah. Dalam kerjaya ni memang sangat berbeza sebenarnya. Okey, pengalaman saya dalam industri takaful ni masuk tahun ini dah 16 tahun. 16 tahun, maknanya saya register dengan takaful ikhlas pada tahun 2005. Okey. Dan saya adalah founder UCA, iaitu agensi kita lah, Ultimate Khalif and Associate. Dan agensi kami ni salah satu antara agensi yang terbaik di Malaysia di takaful ikhlas. Okey, so kenapa saya pilih takaful ikhlas? Soalannya kan. Yang pertama, saya pilih takaful ikhlas sebabkan kalau kita pandang takaful ikhlas ni, dia macam ada kita boleh nampak culture, Islamic culture. Dia ada Islamic culture. Tu yang menyebabkan saya pilih takaful ikhlas lah. Kemudian yang kedua, disebabkan kita adalah satu-satunya local company yang tidak menjual insurans konvensional. Dia tak ada produk konvensional. So maknanya kita fokus on takaful. Dan kalau kat Malaysia ni ada dua je lah local. Satu takaful ikhlas dan satu lagi takaful Malaysia. Cuma takaful Malaysia ni sekarang ni dia dah tak ada agensi macam kita lah. Dia lebih kepada general. Kita ni di bawah family takaful lah. So takaful keluarga. Okey, dan bila cerita pasal takaful ikhlas ni, walaupun dia lokal, tapi banyak sebenarnya anugerah yang takaful ikhlas dapat, bukan sahaja di peringkat Malaysia tetapi international. Walaupun kita tak lama, dia tak sampai lagi 20 tahun, tapi kita orang kata dah berdiri sama tinggi dengan international company yang lain lah. Saya rasa itu saja kot pengenalan saya. Okay, soalan seterusnya daripada Cik Syasha. Okey, saya nak tanya kepada Encik Zafrul. Apa produk yang ditawarkan oleh syarikat takaful ikhlas ni? Okay, terima kasih kepada Cik Syasha yang manis. Soalan tu pendek. Tapi kalau nak cerita pasal produk ni, memang panjang. Okay, sebab apa? Di dalam takaful ikhlas, kita ada total sebanyak 7 produk, 7 plan. Okay, 7 plan. Tetapi yang betul-betul kita fokus dan kita punya orang cakap killer produk dan antara UCA, agensi kami lah, Ultimate Khalif and Associate punya target untuk 3 plan produk yang terbaik. Okay. Tapi sebelum tu saya beritahu dulu semuanya. Kita ada untuk produk ikhlas bersama. Okay. Yang kedua ada ikhlas value term, ikhlas dariku, ikhlas preferred term. Lepas tu ada ikhlas wanita, ikhlas saving takaful dan ikhlas education takaful. Alright. So ada 7. Okay. Dan semuanya mempunyai ciri-ciri dan kekuatan masing-masing. Cuma di sini yang macam saya beritahu tadi ada 3 killer produk
dan mana-mana wakil baru kami akan suruh untuk fokus pada 3 produk ni dulu. Sebab apa? 3 produk ni merangkumi, boleh dikatakan merangkumi kesemuanya, harga je sangat mampu milik, dan yang paling penting dia sangat-sangat meluas coverage dia dan juga besar. Okay? Saya fokus dulu kepada produk ikhlas value term. Okay? Untuk value term ni, sekarang umur Syasha berapa? Sekarang umur saya 21. 21. Okey, sepanjang Syasha hidup, Syasha dah berjaya kumpul harta lah ataupun cash value ataupun liquid asset bernilai berapa? Anggaran pun tak apa. Tak pasti. Tak pasti. Right. Biasanya lah biasanya kalau orang yang masih study, dia biasanya lah lebih kurang 10,000 lah. Lebih kurang. Ada yang 5,000, ada yang tak ada langsung, ada yang lebih kan. So dekat sini andai kata diberi pilihan, kalaulah macam cakap apa, Allah tarik sedikit nikmat, yang mana kita tidak lagi boleh menghasilkan keuangan, tidak lagi boleh belajar dan tidak lagi boleh buat apa-apa yang biasa kita lakukan. Okey. Berapakah Syasha rasa yang Syasha dah sediakan untuk memberi mungkin hadiah terakhir untuk orang yang Syasha sayang? Dalam 15,000 kot macam tu. 15,000. Itu kalau ada lah kan. Kalau ada. 15,000. Sebab apa? Susu ibu kita tu tidak ternilai. Okay? Kalau kita ada sedikit 15,000, alhamdulillah. Tetapi kalau kita tak ada, dan kalau kita bukan sekadar tak ada, tetapi kita meninggalkan beban pula, dan bila kita tak ada, kita meninggal pula tanggungan-tanggungan kita, mungkin dialah nak support kita balik, dah kecil dah mak dah support dah ni, ayah dah support dah ni. Lepas tu sampai besar, sama juga mak ayah nak support. So dekat situlah keperluannya untuk adanya ikhlas value ni, plan yang sangat-sangat murah. Kita memberi peluang kepada orang-orang macam Syasha, Aifa, Abu Bakar, ada harta bernilai RM200,000. Okey tak? Banyak Okay. tu. RM200,000. Kalau berlaku na'udzubillah min zalik, kita tak minta, berlaku lumpuh, tak boleh kerja dah. Bukan kita tak nak menyusahkan orang yang kita sayang, tetapi percaya atau tidak, orang yang kita sayang mesti akan bersusah payah untuk membantu kita. Tapi kalau kita dah siapkan RM200,000, sekurang-kurangnya bolehlah meringankan beban. Kalau berlaku kematian pun sama juga, at least kita tidak meninggalkan orang yang kita sayang dalam keadaan dia rasa kan, lepas tu nak kena buat ni dan sebagainya. Tapi kita meninggalkan orang yang kita sayang dalam keadaan ada harta hibah bernilai RM200,000. Rasa-rasanya Aifa pula, RM200,000 tu berapa carumannya bulanan? 500 ataupun 1,000 macam tu ke? 1,000. Okey, ikut logiknya macam tu lah kan. Sedangkan kita nak beli rumah RM200, RM200,000 pun lebih kurang 800-900 kan sebulan kan. Tetapi di sini untuk Aifa, Syasha, Abu Bakar, saya yakin sangat-sangat RM41, RM42 sebulan, mampu tak? Mampu. Mampu. RM42 sebulan, ibaratnya RM1 lebih lah sehari tu korang simpan kat tabungan takaful ikhlas. Dan jika berlaku antara dua perkara tadi, lumpuh ataupun kematian, at least korang meninggalkan orang yang korang sayang dalam keadaan adalah something, hadiah terakhir, dan tidak membebankan kalau kita lumpuh. So itu adalah cara kami. Kami tidak menjual produk, kami tidak cakap ni tidak. Kami menjual idea ataupun kami memberi faedah, dan orang faham tentang faedah, orang ambil kerana faedah, kerana idea kita. Okay, itu baru satu. Yang kedua adalah ikhlas dariku. Ikhlas dariku ni ikhlas berganda. Let's say tadi 200,000 kan, minimum dia boleh sampai 2 juta pun boleh juga, tak ada masalah. 350,000 untuk hibah 350,000. Kalau berlaku na'udzubillah min zalik kematian akibat kemalangan, akibat kanser, dia ada gandaan. Jadi 700,000.
Kalau berlaku kematian akibat kemalangan, dia jadi 1.050 juta. Ketika berlaku kematian akibat ketika menunaikan haji dan umrah ataupun umrah, dapat 1.4 juta. Rasa-rasa Abu Bakar, berapa caruman dia sebulan tu? Dia ada simpanan dan dia ada khairat kematian RM2,000. RM20,000. Dia dalam 1.4 1,000 juta. lebih. RM1,000 lebih. RM100 je sebulan. Oh. RM100 sebulan, korang dah ada at least manfaat hibah untuk orang yang korang sayang ni, yang dah membesarkan korang ni. 1.4 juta kalau kerana berlaku kematian akibat menunaikan umrah ataupun haji, kemalangan 1 juta, okay, haji 1.4 juta, kemalangan 1.700.000 untuk seandainya berlaku kanser, dan 350,000 semua sebab. Okay, ada khairat kematian lagi RM20,000, ada saving lagi lebih kurang RM30,000 dalam 25 tahun. Dan yang paling best juga di sini, kita ada juga yang dikatakan kalau tidak sempat pergi haji, badal haji kita selesaikan. And then yang paling kita punya ultimate lah ikhlas bersama. Ini 3 produk yang kita fokuskan dan kita ajar untuk kita punya newbies ataupun kita punya anak didik untuk fokus pada 3 produk ni. Yang pertama tadi ikhlas value, ikhlas dariku, dan yang ini ikhlas bersama. Ikhlas bersama ni dia ada 13 manfaat dalam tu. Dalam satu produk dia ada 13 manfaat. Dia ada contoh nasi, dia ada kacang, dia ada ikan bilis, dia ada ayam, dia ada sotong, dia ada tom yum, macam-macam ada. Kan? Tapi itu terpulanglah nak ambil mana Dia ada hibah dalam tu, dia ada medical card dalam tu, medical card fully covered boleh, deductible pun boleh. Dia ada sekali dengan allowance hospital harian. Ini saya terangkan pun, at least korang yang pernah dengar, korang dengar je lah kan. Lepas tu dia ada untuk pampasan sakit kritikal, dia ada untuk pampasan sakit kritikal first stage, untuk comprehensive personal accident, kalau tengah potong-potong sayur tiba-tiba potong jari sikit ni, boleh claim kat klinik. Lepas tu dia ada sekali untuk kalau berlaku sakit kritikal tu kan, kanser dan sebagainya, first stage pun kita dah bagi, third stage kita bagi lagi. Lepas tu kita ada juga untuk cacat kekal, potong satu jari ni berapa harganya, potong telinga ni kan. Contohlah sebelah mata ni, accident sebelah mata tak nampak kan, rasa-rasanya dapat berapa. Itulah dia, itu yang ADD tu, ikhlas accidental death. Harga, bukan nak kata harga, akibat kehilangan mata ni kita tak boleh nak menjadi doktor pakar. Contoh akan datang Syasha jadi doktor pakar, doktor bedah kan, tak ada sebelah mata, macam mana nak bedah? Tentu kan. So berapa pampasan dia? 500,000, boleh, tak ada masalah. Okay, itu ADD. Dan juga kita ada kat sini kalau berlaku lumpuh ataupun sakit kritikal, polisi tu jadi percuma. Tak payah bayar dah, percuma. Syasha rasa berapa caruman bulanan tu agaknya? Masuk medical card semua sekali. Sama bulanan, lebih kurang dalam 200. Kan? RM1. So dekat sini, sebenarnya ramai orang dekat luar, apabila dia berlaku sahaja, baru dia akan teringat. Ramai orang di luar sana. Dia teringat apa? Allah, macam mana aku nak sihat ni? Macam mana nak sihat ni? Dan kita sedia maklum, kalau nak sihat kena ada apa? Duit. Betul? Nak sihat kena ada duit. Malanglah bagi orang yang tidak menyediakan plan ini pada tempatnya, pada masanya. Kerana apa? Takaful hanya akan ambil orang yang sihat sahaja. So, selagi mana tuan-tuan dan puan-puan sihat, pintu takaful terbuka daripada Perlis sampai ke Johor. Sebab itulah pentingnya kalau kita perlu berjumpa dengan seberapa ramai orang, terutamanya orang yang kita sayang. Jangan malu kalau wakil ejen minta kan. Boleh tak bagi saya 5 nama untuk saya share juga perkara penting ni kepada orang-orang yang awak sayang. Jangan malu nak bagi je. Sebab apa? Bila korang bagi, at least sekurang-kurangnya kalau terjadi musibah dekat dia,
dia akan ingat, nasib baik tolong aku lah tadi itu bagi nama aku kan. Kalau tidak sampai lah aku tak tahu takaful itu apa. Jadi kat sini bila korang bagi at least walaupun korang tak boleh hulurkan RM1,000 dekat kawan korang tu, tapi korang dah hulurkan kad ejen takaful, kad wakil macam kami, tak kisahlah ejen daripada takaful mana pun tak ada masalah. Kita tidak memilih, tidak diajar untuk mengkondem dan tak kisah, janji ada takaful, right? Dan yang paling penting, apabila korang mencarum dalam takaful, make sure korang lepas dapat polisi tu baca kontrak, tengok polisi tu balik sama ke tak sama ke. Lepas tu kena ingat, apabila korang berjumpa dengan wakil takaful, kalau ada penyakit, make sure dia tanya korang ada penyakit ataupun tidak. Kita risaukan apa? Kadang-kadang dia tak tanya pun. Okey, masuk sign. Rupanya dah ada sakit. Bila claim nanti, siapa yang susah? Pencarumlah yang susah, kan? Jadi kat sini kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga adik-adik dan yang saya hormati sekalian, kalau ada orang-orang yang berjumpa mengenai orang yang korang kenal make sure orang itu dia bertanya dan dia bercerita secara keseluruhan, dia bagi quotation rasmi, bukan quotation tulis tangan, quotation rasmi, barulah kita boleh tengok sebab black and white tu sangat penting. Okay, dan make sure kalau boleh, saya tanya rasa-rasa waktu bila yang paling tepat korang nak mencarum dalam takaful? Waktu muda sekarang. Yes, tepat sekali Syasha. Sekarang adalah waktu paling tepat korang mencarum dalam takaful. Yang pertamanya sebab korang dah berjumpa dah dengan wakil-wakil korang sekarang ni. Okay. Dan yang kedua, korang sihat walafiat. Dan yang ketiga, tadi korang dah bagi tahu, setakat RM42 tak ada masalah. Kan, itu sekadar penerangan dan apa-apa kalau korang duduk survey sana, kadang-kadang ada orang tu kan, dia pergi sana, survey sini, sampai Abang Jamil mampus. Keputusan kita yang hari ini adalah keputusan hasil daripada kita keputusan yang membuat keputusan daripada kita yang 5 tahun, 6 tahun yang lepas. Kita 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, hasilnya adalah keputusan kita yang kita buat pada hari. InsyaAllah. Soalan seterusnya daripada Aifah. Terima kasih kepada saudara Abu Bakar. Okey. Saya nak tanya dekat Encik Zafrullah berkenaan dengan orang yang sihat tadi tu. Okey. Kalau contoh orang tu ada asma, yang kira macam setiap bulan-bulan dia kena pergi ambil ubat dengan doktor semua tu, adakah ia boleh ataupun boleh mencarum atau tidak? Alhamdulillah. Ini adalah soalan yang sangat-sangat bagus Cik Aifah. Kalau untuk sakit-sakit yang orang cakap apa tidak terlalu berat. Asma ni kita kadang-kadang dia ada kategori dia. Berat, tak berat sangat dan boleh hilang terus. Okay? Kalau dia masih asma daripada kecil sampailah umur dia sekarang ni pakai inhaler tu kan. Itu confirm lah memang nak kena declare dan nak kena bagi tahu dia sakit-sakit sekian. Tapi kalau dia asma pada umur 3 tahun, let's say 3 tahun. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sekarang umur dia dah 25 tahun. 3 tahun, 4 tahun tu last sekali dia jumpa umur dia 4 tahun. So tak perlulah bagi tahu sebab dah 20 tahun dah. Kan? Kalau asma sikit-sikit, baru je mula-mula pun bagi tahu je kalau tak pakai inhaler ke, tak ada pergi emergency tiba-tiba ke. So dia bukannya semua penyakit kita tak terima. Even tonsil pun kita terima. Tetapi kalau penyakit-penyakit yang melibatkan kencing manis, terutamanya darah tinggi, kolesterol, lepas tu sawan, jantung, paru-paru, macam itulah ibaratnya. Menjawab? Okey, menjawab. Terima kasih Encik Zafrul. Sama-sama. Okey, saya nak tanya dekat Encik Ferdis pula. Okey, apakah peluang pekerjaan yang ada bagi para graduan? Contoh macam kami ni, dia dah habis belajar, so nak masuk takaful, kena ada require ke? Macam kena pengalaman ke?
untuk para graduan sebenarnya nak jadi ejen, nak mula buat bisnes takaful ni, minimum requirement dia adalah SPM sahaja dengan 5 subjek lulus. Tapi bila kita melanjutkan pelajaran ke universiti ke ataupun mana-mana, dia ada advantage lah. Sebab apa? Sebab di universiti ni kita di-train cara kita berfikir. So dia lebih matang lah daripada orang yang SPM saja. Tapi syarat untuk buat bisnes takaful ni hanya SPM dengan 5 subjek lulus lah. Dia macam tu. Terima kasih Encik Ferdis. Okey, soalan daripada saya kepada Encik Zafrul, apakah plan yang terbaik bagi kami sebagai student untuk mencarum? Okay. First of all, macam saya sendiri saya train saya punya anak buah supaya yang paling penting kita kena check kemampuan seseorang prospek tersebut. Prospek tu adalah tuan-tuan dan puan-puan di luar lah. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak ada income, okay, ataupun ada income tapi cakap apa, duit mak bagi dan sebagainya, so haruslah berjumpa dengan orang yang mempunyai income tu dahulu. Maknanya kena jumpa dengan mak dan ayah lah. Kalau korang yakin boleh mencarum sendiri, plan yang terbaik adalah plan yang saya bagi tahu permulaan tadi, iaitu income protection ataupun hibah. Sebab dia sangat-sangat murah. RM41.50, RM42 dah boleh dapat lah. Sebab apa? Apabila kita sakit, walaupun kita tak sakit pun kita tak nak susahkan orang yang kita sayang. Saya percaya ataupun tidak, apabila kita sakit nanti, orang yang kita sayang memang akan bertungkus lumus untuk nak membantu kita, untuk bagi kita sihat balik. Right? So dekat sinilah keperluannya adanya income protection tadi ataupun hibah tadi tu. Pun sebab korang tak ada income lagi, let's say kalau kita sakit lah, Abu Bakar, saya bagi gambaran Abu Bakar berlaku na'udzubillah min zalik, musibah sehingga menyebabkan Abu Bakar tidak lagi boleh berjalan seperti biasa, tak boleh makan sendiri, tak boleh buang air sendiri, tak boleh bekerja sendiri, tak boleh berjalan sendiri, tak boleh pakai baju sendiri, tak boleh menguruskan diri sendiri. Antara 3 perkara berlanjutan sehingga 6 bulan dan ke atas. Okay, dekat sini Abu Bakar akan dia akan diklasifikasikan sebagai lumpuh, total permanent disability. So ketika masa itu berlaku, adakah Abu Bakar akan duduk di hospital ataupun di rumah? Di hospital. Hospital mungkin sekejap lah, lepas tu balik rumah. Kan? So masa di rumah itulah yang perlukan rawatan yang banyak. Nak beli katil, nak beli pampers, nak beli susu, nak beli makan, nak beli macam-macam. Right? So itulah gunanya. Kalau minimum 200,000 tadi tu, at least bolehlah bantu orang yang menjaga kita untuk membeli apa-apa keperluan kita seandainya berlaku benda itu kepada kita. Na'udzubillah min zalik, tak minta. Tapi kalau berlaku, at least kita dah siapkan apa yang sepatutnya sebagai seorang anak. InsyaAllah. Terima kasih Encik Zafrul. Soalan seterusnya. Saya nak tanya kepada Encik Ferdis. Manakah sekarang kita dilanda COVID kan? Jadi saya nak tahulah sama ada peserta takaful ni makin bertambah ataupun berkurang. Okey, terima kasih Syasha. Okey, bila negara kita, bukan negara lah sebenarnya, dunia kan ditimpa pandemik COVID. Okey, dan pada awalnya kita pun rasa terkesan lah juga kan. Kita rasa macam mana bisnes ni kan? Sebab banyak bisnes yang tutup. Banyaklah bisnes yang tutup. Tapi sebenarnya bila kita tengok balik, takaful ni adalah berkaitan dengan sakit, meninggal kan, tentang benda-benda macam tu, dan dia sangat ada related dengan pandemik. So bila ada related dengan pandemik ni, orang makin bimbang, kesedaran makin tinggi lah. Jadi mengikut pengalaman kita, bisnes kita naik 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab bila berlaku pandemik ni, sebenarnya pandemik ni membantu untuk beri kesedaran orang kepada orang ramai betapa pentingnya takaful. Jadi itulah sebenarnya hasil daripada itu, dan alhamdulillah
setiap walaupun kita dah 2 tahun kan dalam pandemik kan, 2 tahun alhamdulillah bisnes takaful makin meningkat. Sebab salah satu sebabnya penetration pun baru 15%. 15 ke 17%. Ramai lagi orang yang tak ada takaful. Jadi bila pandemik ni sangat-sangat membantu. Okey. Okay, terima kasih Encik Faris. Saya nak tanya, tak kisah untuk Cik Felis ataupun Cik Zafrul nak jawab. Okey, berkenaan dengan Syasha tanya tadi tentang COVID-19. Okay, saya terfikir untuk pesakit COVID-19, adakah mereka dilindungi dengan takaful? Pesakit COVID-19, maknanya sebelum ni dia ambil takaful lah. Okey, dia ambil takaful. So plan kita memang melindungi kalau berlaku kematian disebabkan COVID. Lepas tu kalau sekiranya berlaku contohlah masuk hospital kan, masuk ward apa semua, allowance hospital kita bagi. Memang cover lah. Cuma saya nak tambah sedikit lah berkenaan dengan penyakit kan. Bila siapa tadi tanya tentang asma, Aifa kan? Tanya asma apa semua kan. So sebab ada related dengan COVID ni, ini berkenaan dengan akan datang. Sekiranya katalah contoh kita dah kena COVID, lepas tu masa ni kita tak ambil takaful dan datang kesedaran kita nak ambil takaful masa tu sebab yalah kita dah sakit kan, baru nak ambil takaful, dia ada empat benda yang akan berlaku lah result dia. Boleh apply, tak ada masalah. Cuma ada 4 perkara yang akan berlaku. Okey, yang pertama, kemungkinan pertama adalah kes tu akan approve macam biasalah. Kan? So biasanya kalau kita panggil itu adalah substandard, kes yang dia tak auto approve. So kita kena check dulu, check hospital, check record dia macam mana apa semua, barulah underwriter akan approve ke atau macam mana lah. Okey, yang pertama dia akan approve lah. Yang kedua, approve tetapi ada loading. Loading ni maksud dia bayaran tambahan. So maksudnya kalau katalah sebelum ni macam tadi kan kata 200,000 RM42 saja. Tapi disebabkan dia dah ada sakit, dia kena bayar RM80 contohnya. Macam itulah. Orang nak ambil 200,000 bayar RM42, tapi disebabkan dia dah ada sakit, dia kena bayar RM80. Itu sekadar contohlah. Okey, yang ketiga adalah exclusion. Exclusion ni maksudnya katalah dia dah ada sakit asma contohnya kan. Dah ada sakit asma. Bila kita submit dan kita declare lah, kena declare apa semua asma. Kemudian dia mungkin takaful akan approve tetapi ada exclusion. Contohnya gini. Kalau penyakit asma tak cover, yang lain cover. Dia macam tu. Maksudnya dia ada pengecualian untuk penyakit yang asma yang berkaitan. Itu pun mengikut tahap selisiko ataupun tahap penyakit itu sendirilah. Yang keempat adalah decline lah, maksud reject. So reject ni lah yang kadang-kadang, yelah pengalaman saya 15 tahun, ada orang yang nak bayar bukan kecil tau, 90,000 setahun. Nak bayar 90,000 dengan saya, tapi disebabkan dia dah ada sakit, takaful tak boleh terima. Sebab apa? Sebab bila kita nak apply takaful, bukan harga yang paling mahal adalah kesihatan. So bila kita dah start sakit, so ada 4 perkara yang mungkin akan berlaku lah. So kita yang dah sihat ni, so kita kena beringat dan kita kena ambil lah. Kalau tanya saya, hari ni memang hari yang terbaik untuk ambil takaful kan, tapi sebenarnya semalam adalah yang terbaik, tapi semalam tu dah tak ada. So maknanya kata hari inilah yang kita kena ambil takaful. Okey. Terima kasih Encik Faris dan Encik Zafrul. Itu sahaja soalan daripada kami. Terima kasih kepada Encik Zafrul dan Encik Faris atas kesudian untuk memberikan ilmu berkaitan takaful kepada kami. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Cik Syasha, Aifa, Abu Bakar kerana sudi sanggup menunggu kami. Minta maaf kalau ada terkurang, terlebih, terkasar dan sebagainya. Kami mohon ampun dan maaf. Baik, orang kata sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dimanfaatkan kan. Tadi dah dengar pasal takaful, ambillah dengan saudara kita kan. Encik Zafrul ni untuk ambil takaful.